pembahasan hadis dia. Hadis nombor 118. Wabisanadil mutasalimina ila imam minhum al-hafiz al-hujja bi Isa Muhammad bin Isa bin Sara at-Tirmidzi rahimahullah ta'ala qala babu ma ja'a fil junub yanam qabla an yaghtasil. Bab pada orang berjunub tu tidur sebelum dia mandi. Wabihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Bakr bin Ayyash an al-A'mash an Abi Ishaq an al-Aswad an Aisyah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub wa la yamassu ma. Hadis Aisyah dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sedangkan dia berjunub dan dia tak pegang, dia tak sentuh air lagi. Maksudnya lepas bersama tidur, tak mandi wajib ataupun tak wudu, tidur terus. Wabihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Abi Ishaq nahwa qala Abu Isa wa hadha qawlu Sa'id bin Musayyab wa ghairihi wa qad rawa ghairu wahid an al-Asma' an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatawaddau qabla an yanam wa hadha asahu min hadits Abi Ishaq an al-Asma' wa qad rawa an Abi Ishaq hadha al-hadits Syu'bah wa Thawri wa ghairu wahid wa yarawna anna hadha ghalat min Abi Ishaq. Bab ma ja'a fil wudu' lil junub idza arada an yanam. Bab pada orang berjunub ni dia kena wuduk dulu sebelum dia nak tidur. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an ibn Umar an Umar annahu sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna wa huwa junub qala na'am idza tawadda'a. Qala wa fil bab an Ammar wa Aisyah wa Jabir wa Abi Sa'id wa Ummi Salamah qala Abu Isa hadits Umar ahsanu shay'in fi hadzal bab wa asah wa huwa qawlu ghairi wahid min ashabin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibn Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq qalu idza arada al-junub an yanam tawadda'a qabla an yanam. Bab pada orang berjunub wuduk dulu bagi orang berjunub sebelum dia tidur. Daripada Umar radhiyallahu taala an, dia kata tanya Rasulullah SAW, adakah kami boleh tidur sedangkan seorang pada kami ini berjunub? Rasulullah SAW bersabda, ya, apabila kamu dah wuduk. Adakah kami boleh tidur bila kami ini berjunub? Rasulullah SAW, ya, tapi apabila kamu dah wuduk dulu. Jadi hadis ni dia bagi tahu orang junub kalau nak tidur wuduk dulu. Hadis sebelum ni bagi tahu kalau orang junub tak, Nabi tidur tanpa sentuh air. Maksudnya Nabi tidur tanpa wuduk apa. Ha? Nabi pernah buat. Jadi nampak tu. Jadi perbahasan dia, orang junub mahu tidur sebelum mandi wajib. Orang junub, ini soalan ni kan. Orang junub mahu tidur sebelum mandi wajib. Adakah dia wajib berwudu ataupun tidak? Itu persoalan ni. Orang junub mahu tidur sebelum mandi wajib. Adakah dia wajib berwudu ataupun tidak? Okay. Di sisi mazhab pertama iaitu mazhab Daud Zahiri. Mazhab pertama ialah Daud Zahiri rahmatullah alaih, wajib wudu. Wajib. Tak mandi tak apa, yang penting wudu dulu. Daud Zahiri. Dalil bagi mazhab Daud Zahiri ni hadis ni 120 ni. Naam idza tawadda'a. Idza tawadda'a, ya, apabila dia dah tidur, dia dah apa? Dia dah berjunub, dia dah berwudu dulu. Dan di sisi jumhur pula tak wajib berwudu, bahkan mustahab saja. Pendapat nombor 2 pula tak wajib berwudu, bahkan mustahab saja. Dalil bagi jumhur tu hadis sebelum ni, hadis 118 tu. Nabi tidur tanpa sentuh air. Jadi tunjuk kata Nabi tak wuduk dulu terus tidur terus. Itu dalil bagi jumhur. Lepas tu cara jumhur dia himpunkan di antara dua hadis ni. Satu hadis Nabi tak wuduk tidur terus. Satu lagi hadis Nabi kata ya kamu kena wuduk dulu. Jadi jumhur dia himpunkan dua ni, kan? Lepas tu keluarlah hukum kata apa? Mustahab. Berwuduk sebelum tidur bagi orang berjunub ni mustahab saja, tak sampai tahap wajib. Dalil mana mustahab? Sebab Nabi pun tak pernah, Nabi pun ada pernah juga seketika dia tidur terus tanpa dia berwuduk dulu. Itu hadis yang Nabi suruh berwuduk ni tanggung di atas mustahab. Babu ma jaa fi musafahatil junub.
bab pada bersalaman dengan orang junub. Wa bihi qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan qala haddatsana Humayd al-Tawil an Bakr bin Abdullah al-Muzani an Abi Rafi an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu wa huwa junub qala fan bajastu ay fan khasantu fa tasaltu thumma ji'tu faqala ayna kunta أو أين ذهبت فقلت إني كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس قال وفي الباب عن حذيفة وابن عباس قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يرى بعرق الجنب والهائب بأسا ومعنى قوله فانقنست يعني تنحيت عنه bab pada musafahah salam dengan orang berjunub ni. Hadir Abi Hurairah dia kata satu ketika Nabi SAW jumpa Abu Hurairah sedangkan dia ni dah wuduk. Lepas tu dia pun fantahah itu, dia pun lari, dia pergi dia lari, lepas tu faqtasabtu, aku pergi mandi dulu, aku lari dan aku pergi mandi, lepas tu aku datang balik. Lepas tu Nabi tanya, tadi kau pergi mana? Abu Hurairah jawab, aku junub tadi. Itu Nabi SAW beritahu, innal muslim la yanjus. Anak kat situ, innal muslim la yanjus, sesungguhnya orang Islam tu tak bernajis walaupun dalam dalam hadas. Jadi Abu Hurairah dia pergi mandi, dia ingat macam tak suci tu. Kata Nabi tak apa, orang Islam ni tak bernajis. Okay. Dekat sini ni kita faham satu fahaman pertama kita, junub ni hadas, junub walaupun kita berhadas tapi dia tak menajiskan tubuh kita. Dia tak macam kita kena najis macam tu kan. Tapi dia berhadas saja. Dia maknawi, dia berhadas. Jadi kita wajib kena mandi. Bukan macam kalau macam kena najis, kita wajib kena basuh. Okay. Dia jadi di junub ni dia tak jadi macam najis. Dia just berhadas saja. Lepas tu nombor 2 juga kita faham daripada sini. Okey, itu tak apa, tu faham pertama. Daripada sinilah ni innal muslim la yanjus. Syiah laknatullah alaih dia ambil pendapat ni lah, dia panggil apa? Orang kafir ni bernajis. Dia faham daripada mafhum mukhalafah daripada innal muslim la yanjus. Mafhum mukhalafah ni mafhum sebalik. Sesungguhnya orang Islam ni tak bernajis, tak najis. Faham sebalik dia apa? Kalau tak Islam najis. Tu orang Syiah dia faham itu. Sesungguhnya orang Islam tak bernajis. Mafhum mukhalafah. Faham sebalik dia, orang non muslim ialah bernajis. Itu dia faham dia. Di Syiah dia pakai zahir lafaz tadi ni, dia kata orang kafir ialah najis. Satu. Kata satu lagi dalil bagi Syiah lah, konon-konon lah, yang mengatakan orang kafir ni najis zat ni, ialah dia ambil ayat Quran surah At-Taubah ayat 28. Surah At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najasun. Surah At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang kafir itu ialah najis. Macam tu terjemah dah. Mudah-mudah najis yang i'tiqad. Jadi orang Syiah dia yang mengatakan orang kafir ni zat tubuh orang kafir itu ialah najis. Dia faham daripada mafhum mukhalafah hadis ni, kefahaman sebalik. Dan dia ambil lagi, dia kata ni ayat Quran bagi tahu macam ni. Surah At-Taubah ayat 28, innamal musyrikun najsun. Innamal musyrikun najasun. Orang kafir ni, hanya saja orang kafir ni ialah bernajis. Jadi kita pun boleh, kita bukan Syiah tapi kita pun boleh anggap orang kafir itu najis. Boleh tak? Dia bernajis dengan najis tu. Bernajis. Najis sama saja. Okey. Dia macam ni kan. Sikit. Kalau bernajis ni mutanajis. Contoh macam tangan kita, lepas tu kena najis. Jadi kita wajib kena basuh. Itu orang panggil mutanajis. Kalau najis ni yang najis tu selalu dah. Tapi mudah-mudah bila kita cakap innamal dari segi fahaman Syiah, orang kafir ni najis dah. Innamal ayat ni kata sesungguhnya orang Islam tu tak bernajis. Jadi yang bukan Islam najis. Dia faham yang tu. Lepas tu tapi di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, orang kafir ni tak najis. Di sisi kita orang kafir ni tak najis.
Mana ada orang kafir itu tengok orang kafir ni macam kita tengok najis lah. Dalil, okey, lepas tu kita jawab dekat hadis ni. Hadis ni yang mengatakan innamal muslim la yanjus, hanya saja sesungguhnya orang Islam tu tak bernajis. Apa maksud daripada hadis ni? Orang Islam ni tak bernajis sebab adat orang Islam ni ialah menjauhi benda najis. Maksud kat sini innal muslim la yanjus, orang Islam tu tak bernajis. Sebab apa orang Islam tak bernajis? Sebab adat orang Islam ialah menjauhi najis. Bi khilafil musyrik, bersalahan dengan orang kafir. Orang kafir adab dia orang itulah macam arak najis, babi najis, itu makanan dia orang, jadi bernajis lah kan, tangan mulut dia orang apa semua tu. Orang Islam pula dia adat dia tak makan arak, tak minum, benda haram kan, jadi tak bernajis. Itu tu jawapan kepada hadis ni. Dan kepada jawapan pada Al-Quran ni, ayat Al-Quran innamal musyrikuna najasun, surah At-Taubah ayat 28, ahli sunnah kata yang dimaksudkan dengan najasun dekat sini ni bukan najis badan ni, tapi adalah najis i'tiqad. I'tiqad orang kafir ni ialah bernajis sebab dia mensyirikkan Allah SWT. Jadi supaya najis adalah kita pada najis. Hanya saja orang kafir, orang musyrikin tu ialah najis najis i'tiqad sebab dia mensyirikkan Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Mana dalil yang kita boleh kata orang kafir ni tak najis? Sebab dalil dia mengatakan orang kafir tak najis ialah apa? Dibolehkan kahwin dengan kitabiah, boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab. Jadi kalau kata orang kafir najis, kita haramlah nak kahwin dengan perempuan ahli kitab sebab kita duduk sama dengan dia kan. Bila dah kahwin dengan ahli kitab mesti pegang tidur sekali semua tu. Kalau benda najis tak boleh nak duduk sekali. Itu cara kita jawab. Jadi kat mazhab Syiah ni kena beringat sikit lah, sebab bila dia kata orang kafir najis, ada sebahagian Syiah yang ekstrim ni, yang ahli sunnah pun dia kata kafir juga. Tapi kafir di sisi dia ni macam apa? Halal darah, halal nyawa. Jadi bahaya sikit Syiah. Babu ma ja'a fil mar'at tara fil manam mithla ma yara rajul. Bab pada seorang perempuan tengok dalam tidur seumpama orang lelaki tengok. Apa orang lelaki nampak, dia pun nampak macam tu juga. Wa bihi qala hadatsana Ibn Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Hisham bin Urwa an abihi an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah qala ja'a Ummu Sulaim bintu Milhan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah inna Allah la yastahi min al-haqq fa hal 'ala al-mar'ati taghni ghuslan idha hiya ra'at fil manam mithla ma yara rajul qala na'am idha hiya ra'at al-ma' falyaghtasil qala Ummu Salamah qultu laha fadhahti an-nisa ya Sulaim qala Abu Isa hadha haditsun hasanun sahih wa huwa qawlu 'ammatil fuqaha anna al-mar'a idha ra'at fil manam mithla ma yara rajul fa anzala anna 'alayha al-ghusl wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i qala wa fil ba'an Ummi Sulaim wa Khawla wa Aisyah wa Anas. Bab pada orang perempuan pun mimpi macam orang lelaki mimpi juga. Satu hari hadis dari Ummu Salamah, dia kata Ummu Sulaim bintu Milhan ni dia pergi jumpa Nabi. Lepas tu dia cakap apa tau? Inna Allah la yastahi minal haq. Allah Ta'ala tak malu tentang benda yang betul. Orang perempuan nak kena mandi ke kalau dia tengok macam apa yang orang lelaki tengok? Maksud dia mimpi kan? Macam biasa tu lah. Lepas tu Nabi SAW jawab, ya, apabila dia tengok air, dia kena mandi. Lepas tu Ummu Sulaim, lepas tu berkatalah kepada Ummu Salamah, cakap dekat Ummu Sulaim ni, fadhahtin nisa, kau ni buka aib perempuan, wahai Ummu Sulaim. Macam tu. Jadi Ummu Sulaim ni dia datang jumpa Nabi, lepas tu dia kata Allah tak malu tentang benda kebenaran. Orang perempuan nak kena mandi juga kalau dia mimpi macam orang lelaki mimpi. Biasa kan orang lelaki ni dia mimpi orang perempuan gitu kan. Lepas tu bangun-bangun seluar basah. Macam tu lah. Lepas tu Nabi kata ya, bila orang perempuan tu pun dia tengok basah juga, tengok air, dia kena mandi. Lepas tu Ummu Salamah ni kata kau ni memalukan orang perempuan. Macam tu lah. Jadi dekat sini ni kita faham hukum orang perempuan macam hukum orang lelaki juga. Kalau bangun tidur tengok seluar basah tu, kalau air mani tu wajib mandi. Itu kat sini lagi ya. Qala al-Hafiz dia kata hadha yadullu ala kitman mithl dhalik min adatihin. Kau ni membuka aib perempuan wahai Ummu Sulaim. Jadi seolah-olah dia kata macam ni lah, orang perempuan ni kebiasaan dia simpan rahsia. Tapi dia nahu yadullu ala syiddati syahwatihinna lirijal. Tapi sesungguhnya dia orang ni persangatan syahwat dia orang dekat orang lelaki. Nampak je baik pakai tudung labuhan, sipu-sipu malu tapi macam tu ya, super. Dia bagi tahu macam tu. Cuma orang perempuan ni manusia betul.
Orang perempuan dia cover sikit, dia beritahu kita orang lelaki tak cover dah. Qala Hafiz Ibn Hajar kata dalam Fathul Bari. Babu ma ja'a fi rajuli yastadfi'u bil mar'a ba'da al-ghusl. Bab pada seorang lelaki tu yastadfi'u ni ambil panah. Macam mana ambil panah? Macam kita pergi duduk peluk seorang tu kan, bagi panah dia masuk dekat kita tu. Wa bi qala hadatsana Hanna qala hadatsana Waqi' an Hurayth an Sya'bi an Masruq an Aisyah qala rubbama ightasala Nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-janabah thumma ja'a fastadfa'a bi فضممته إلي ولم أغتسل قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يسترفئ بامرأته وينام معها قبل أن تستغسل المرأة وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. Bab pada seorang suami dia ambil panas isteri dia. Aisyah radhiyallahu anha dia kata Rubama, kadang-kadang Rasulullah mandi junub dulu, lepas tu dia datang balik istighfar ni ambil panas. Macam kalau dia macam baju ni, bila kita tutup baju panas. Jadi sejuk, baju ni bagi badan kita panas. Kalau tak pakai baju sejuk. Macam tu juga dia kata istighfar ni ganti. Supaya macam tak payah pakai baju, kita pergi peluk perempuan tu, jadi kita ambil panas dia ganti kita. Nabi dia ambil panas dengan aku, lepas tu fadhamam tu, dia peluk aku, lepas tu walam aftasi, sedangkan aku tak junub. Jadi ambil panah dia mesti kena kulit dengan kulit. Maksud dia buka baju lah, peluk buka baju macam tu lah. Orang kahwin tahulah. Lepas tu kat sini ni, dekat sini lah dia bagi tahu dekat sini lah orang junub ni suci. Macam hadis tadi juga, innal muslim la yanjus, orang Islam ni tak najis. Orang junub ni walaupun dia berhadas, tapi dia bukanlah jadi najis. Pegang dia tak ada masalah apa. Cuma dia kena mandi, itu saja. Bab ma ja'a fi tayammumi lil junubi idza lam yajid al ma'. Bab pada kena tayamum apabila tak jumpa air. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Bashar wa Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala hadatsana Sufyan an Khalid al-Khadza an Abi Qilabah an Amr ibn وجدان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمود في حديث إن صعيد الطيب وضوء المسلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين. قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عمرو بن وجدان عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسميه. قال وهذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن الجنوب والحائض إذا لم يجد الماء تيمما وصليا. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنوب وإن لم يجد الماء. ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال التيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. Bab pada orang berjunub kena tayamum bila tak jumpa air. Hadis riwayat daripada Abi Zar, dia kata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna sa'id, tanah ni ialah tanah yang baik, tanah yang suci ni ialah tuhur, penyuci bagi orang Islam. Bila tu, walaupun dia tak jumpa air 10 tahun, tapi bila dia jumpa air, hendaklah dia basahkan, dia sapukan kulit dia. Dengan demikian tu lebih baik. Tanah ni ialah alat bersuci bagi orang Islam, walaupun tak jumpa air 10 tahun. Tapi bila dah jumpa air, kena guna air. Faham pada dia. Okey. Masalah orang yang dekat sini ni, tengok tu. Wa illam yajidil ma' 10 sinin. Walaupun tak jumpa air 10 tahun. Jadi tayamum, dia ada perbahasan dekat masalah tayamum ni, dia ada khilaf sikit di antara jumhur dengan Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Di sisi Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, tayamum ni sama macam wudu. Tayamum sama seperti wudu. Yakni sama tu dekat mana? Yakni tidak terikat dengan bilangan solat. Tidak terikat dengan bilangan solat. Selama mana tak jumpa air ataupun berhadas. Jadi tayamum ni tak terikat dengan bilangan solat. Selama mana tak jumpa air ataupun berhadas lah. Maksud dia satu tayamum ni kita boleh semayang banyak-banyak kali. Kita jumhur. Tak.
Jadi di sisi Imam Abu Hanifah, tayamum ni macam wudu, yakni tak terikat dengan bilangan solat selama mana tak jumpa air ataupun berhadas. Dalil ni hadis ni. Wa illam yajidil ma ashra sinina, dalil dia. Walaupun tak jumpa air 10 tahun. Ni hadis ni 124 ni kan, walaupun tak jumpa air 10 tahun. Jadi faham kalau 10 tahun tu tak batal-batal wudu, tak apa, tak payah tayamum lagi. Contohlah dia bagi yang tu. Tak batal tayamum ke tak batal wudu Ustaz? Tak batal first tayamum. Lepas tu bila tak kentut ke ataupun tak jumpa air, boleh. Walaupun tak jumpa air 10 tahun. Kalau lah, tapi takkan. Kalau dah batal, tayamum balik. Jadi faham daripada sini, satu tayamum boleh semayang berapa solat. Macam wudu biasa. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah ni nama bagi itu pengasas mazhab Hanafi itu. Tapi di sisi jumhur pula, satu tayamum hanya untuk satu solat wajib saja. Di sisi jumhur. Kita masalah jumhur. Di sisi jumhur, satu tayamum hanya untuk satu solat wajib saja. Maksudnya dah habis semayang, kalau nak semayang lagi, ambil lagi pula tayamum. Dalil bagi jumhur ialah asar Ibnu Umar. Dalil bagi jumhur ialah asar Ibnu Umar di dalam Sunan Baihaqi. Asar ni perkataan sahabat. Kalau macam Nabi cakap, kita kata hadis. Kalau sahabat cakap, kita kata asar. Ini mudah-mudahlah ni. Yatayammamu likulli salatin wa illam yuhdis. Ini asar Ibnu Umar di dalam Sunan Baihaqi. Yatayammamu, hendaklah tayamum, likulli salatin, untuk setiap solat. Yatayammamu, bertayamum bagi setiap solat, wa illam yuhdis, walaupun tidak berhadas. Jadi dalam mana Sunan? Sunan Baihaqi. Bertayamum likulli salatin, bagi setiap solat, wa illam yuhdis, walaupun tidak berhadas. Ini asar Ibnu Umar dalam Sunan Baihaqi. Dalil nombor 2, asar Ibnu Abbas dalam Daruqutni, minas sunnati alla yusalli ar-rajulu bi tayammumi illa salatan wahidah thumma yatayammamu li salatil ukhra. Jadi dalil bagi jumhur ni asar Ibnu Umar yang mengatakan bertayamumlah bagi setiap solat walaupun tidak berhadas. Nak solat baru tayamum lagi. Satu. Dalil nombor 2 bagi jumhur ialah tayamum ni ialah bersifat darurat. Tayamum ni bersifat darurat. Maksudnya kalau ada air tak boleh tayamum. Kalau sakit tak apalah. Tayamum ni bersifat darurat, maka dia hanyalah pengganti kepada wuduk saja. Tayamum ni bersifat darurat, maka dia ni hanyalah pengganti kepada wuduk saja. So, maka kesucian yang dihasilkan daripada tayamum bukanlah bersifat mutlak. Kerana tayamum bersifat darurat, maka ia hanyalah pengganti kepada wuduk saja. Maka kesucian yang dihasilkan daripada tayamum bukanlah bersifat mutlak. Dia hanya mampu menanggung satu solat wajib saja dengan satu tayamum. InsyaAllah sempat saya. Kerana tayamum bersifat darurat, maka ia hanyalah pengganti kepada wuduk saja. Maka kesucian yang dihasilkan daripada tayamum bukanlah bersifat mutlak. Dia hanya mampu menanggung satu solat wajib sahaja dengan satu tayamum. Sebab tayamum ni dia darurat. Jadi dia bukan kuat macam wudu sungguh tu. Jadi bila dia tak kuat, dia setakat boleh satu solat, satu tayamum saja. Solat wajib. Solat wajib. Solat sunat. Kalau di sisi mazhab kita Asy-Syafi'i solat sunat berapa? Sebelum selepas. Kalau di sisi mazhab Malik sebelum tak boleh. Dia kena solat wajib dulu. Selepas sunat tak apa boleh. Mesti yang wajib. Itu di sisi mazhab Imam Malik. Jadi mudah-mudah kita tinggal itu, kita pakai jumhur, kita pakai banyak-banyak terus. Satu tayamum hanya boleh untuk satu solat wajib sahaja. Babu ma jaa fil mustahadah. Bab pada darah istihadah tu.
وبه قال حدثنا حنان قال حدثنا وكيع وعبده وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال جاء فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيض فإذا أقبلت بالحيض فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث جاء فاطمة حدث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاض إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسل وتوضأ لكل صلاة pada istihadah darah istihadah tu. Jadi istihadah ni payah sikit perbahasannya. Aisyah radhiyallahu taala kata satu hari Fatimah binti Abi Hubaish ni dia jumpa Nabi, lepas tu dia kata, wahai Rasulullah, aku ni orang perempuan yang kena darah istihadah. So aku tak suci. Boleh tak aku nak tinggal solat? Lepas tu Rasulullah jawab, innama dzalika irq. Itu hanyalah satu urat. Maksudnya urat pecah keluar darah itu kan. Itu hanyalah satu urat, satu darah. Dia bukan haid. Maka apabila waktu kamu datang haid, kamu jangan semayang. Tapi bila haid dah pergi, kamu basuh darah dan solat. Dan kamu sambung lagi, kamu berwudu bagi setiap solat sehingga datanglah demikian itu waktu. Satu hari Fatimah binti Abi Hubaish dia jumpa Nabi, dia kata, aku ni perempuan datang istihadah. So aku tak suci. Aku nak kena, boleh tak aku nak tinggal solat? Nabi SAW jawab, tak payah. Itu tu darah penyakit je. Dia bukan darah haid. Apabila haid datang, tinggal kamu jangan semayang. Apabila haid pergi, kamu basuhlah haid dan solatlah. Satu riwayat lain kata, kamu berwuduklah bagi setiap solat sehingga datanglah demikian itu waktu. Okey. Masalah mustahadah. Jadi istihadah ni dia perbahasannya panjang sikit, tapi di sini kita ringkas-ringkaskan insya-Allah. Istihadah ni perempuan yang pada zaman Nabi Muhammad SAW 9 orang perempuan ada istihadah. Pada zaman Nabi 9 orang perempuan jadi istihadah. Yang nombor pertama ialah Fatimah binti Abi Hubaish. Yang pertama ni dia ni. Fatimah binti Abi Hubaish. Yang nombor dua Ummu Habibah binti Jahsy. Ummu Habibah binti Jahsy. Yang nombor tiga Hamnah binti Jahsy. Hamnah binti Jahsy. Nombor tiga. Dia adik-adik kakak. Ummu Habibah dengan Hamnah ni adik-adik. Yang nombor 4 pula Ummul Mukminin Zainab, isteri Nabi. Ummul Mukminin Zainab. Zainab Ummul Mukminin. Nombor 5 Sahlah binti Sahal. Sahlah binti Sahlun. Sahlah binti Sahal. Yang nombor 6 Badinah binti Ghailan As-Saqafiyyah. Badinah binti Ghailan As-Saqafiyyah. Yang nombor 7 Ummul Mukminin Saudah. Ummul Mukminin Saudah, isteri Nabi juga Ummul Mukminin. Nombor 8 Asma binti Marsad. Nombor 8 Asma binti Marsad. Asma binti Marsad. Dan nombor 9 Zainab binti Abu Salamah. Zainab binti Abu Salamah. Jadi 9 orang ni pada zaman Nabi, dia orang 9 orang ni ada kena darah istihadah. Masalah perempuan istihadah. Istihadah ni dia kan darah haid lain, darah istihadah lain. Jadi dia perbahasan yang cukup rumit istihadah. Lepas 15 hari tak kalau perempuan ni tersemak. Banyak yang ialah period 12 hari, lepas tu lebih istihadah tu. Okey. 2 hari tu istihadah. Dia kena mandi, lepas tu dia kena qada sembahyang bila 2 hari. Macam tu kan? Nanti kalau dah tahu 15 hari kena mandi, kita mesti kan musuh. Dia istihadah ni maksud dia bukan darah penyakit itu je. Okey. Bukan darah penyakit. Bukan darah penyakit, bukan darah haid. Sorry, bukan darah haid. Okey. Jadi untuk kenal istihadah ni dia ada 2 step. Satu tengok adat
satu lagi orang panggil satu adat, satu lagi tamyiz. Tamyiz ni beza. Beza warna. Beza warna. Adat ni ikut adat haid sebelum dia. Itu cara nak beza istihadah. Jadi di sisi Imam Abu Hanifah, di sisi mazhab Hanafi, orang istihadah ni ialah mengikut adat saja. Orang istihadah nak beza dia ialah ikut adat. Sebelum ni dia haid macam mana? Kalau dia tak ingat, tengoklah adat orang keluarga dia, kakak dia ke ataupun makcik dia ke atau mak dia ke yang sama umur dengan dia, sama bayang dengan dia. Adat dia orang tu haid berapa lama? Kalau adat dia orang tu haid 7 hari, dia ni pun 7 hari haid. Lepas tu istihadah. Maknanya tak ikutlah kalau yang dihadkan macam kita belajar tu 15 hari. Dia sebab masalah haid adat. Ada orang 3 hari ni Ustaz. Apa? Ada orang tak lebih 3 hari, ada 4 hari, ada. Kadang kawan saya yang ada 3, yang ada 5, yang ada 7, yang ada 10. Jadi itulah adat tu maksudnya saya adat. Saya nak pastikan itu adat. Ya, ikut adat. Badan perempuan. Adat tuan tu lah. Kalau dia tak tahu, dia kadang-kadang dia orang perempuan ni dia datang sebulan tu straight datang darah. Datang haid ni daripada dia balik kan. Jadi mesti tahu adat dia Kalau dia itu kalau dia tahu. Contoh kalau macam orang perempuan yang pertama kali datang haid, contohlah perempuan umur 9, tak tahulah budak perempuan baru datang haid. Alah memang 9 dah. Okey, tak apa. Banyak Lepas tu bila dia datang haid okey. Lepas tu sebulan tak berhenti. So mana haid, mana waktu haid, mana waktu istihadah dia. Sebab tu kena tengok adat. Dia kan tak ada adat sebelum dia kan. Tengok dekat orang tepi dia, adik-beradik dia. Orang panggil adat apa? Makcik-makcik dia yang sama. Mak kan ikutlah. Boleh juga satu orang perempuan ni adat dia tak betul tau. Orang panggil apa? Dia kadang-kadang sikit, kadang banyak, kadang sikit. Contoh bulan pertama 3 hari, bulan 2 5 hari, bulan 3 seminggu, bulan 4 10. Lepas tu bulan kelima sebulan terus. Jadi sebulan tu istihadah nak buat macam mana? Tengok adat sebelum dia. Ini mutlaqan. Ini di sisi Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Tapi di sisi jumhur ni tamyiz pada hak mubtadi'ah. Tamyiz ni membezakan. Pada hak orang mubtadi'ah ni orang yang mula-mula. Pada orang yang belum pernah beradat haid, orang yang belum pernah beradat haid ini orang panggil mubtadi'ah. Jadi di sisi dia orang ni ialah membezakan tamyiz. Ini di sisi jumhur. Contoh macam budak yang baru datang haid tadi kan. Apa itu? Sebulan datang haid. Macam mana ni? Dia kena tamyiz. Tengok. Dia sebab darah haid ni dia kata hitam, lepas tu pekat, lepas tu busuk, mudah-mudahan tu. Tapi kalau darah istihadah ni suku darah biasa ni. Lepas tu tak ada bau, lepas tu tak pekat. Jadi dia boleh beza lah. Dan jika berlawanan di antara adat dan tamyiz di sisi jumhur. Contoh macam sebelum ni adat ada dia pun tahu seminggu. Lepas tu bulan kelima lepas tu tiba-tiba sebulan straight. Jadi waktu tu istihadah. Jadi di sisi jumhur bila adat dengan tamyiz berlawan, sebelum ni adat seminggu, tapi tamyiz dia boleh beza. 10 hari lepas ni baru jadi kali istihadah. Sebelum tu duk hitam lagi. Jadi di sisi jumhur ni dirojehkan tamyiz. Bila adat dengan tamyiz dimenangkan tamyiz. Tengok darah tu. Kalau darah tu hitam supaya darah haid lah. Tapi kalau darah tu dah merah supaya darah yang kita ni kan biasa ni darah istihadah, darah luka. Jadi dalil bagi tamyiz ni hadis Urwah bin Zubair, hadis tentang Fatimah binti Abi Hubash ni juga. Tapi dia di dalam Abu Dawud, dia kata satu hari anna kanat tustahadu fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana damu haidha fa innahu aswadu yu'rafu fa idza kana dhalika fa amsiki 'anis salah fa idza kana al-akharu fatawadda'i wa salli fa innama huwa 'irqa. Dalam Abu Dawud ni Fatimah binti Abi Hubash ni juga dia katakan Nabi, betul Nabi kata balik kat dia, darah haid itu hitam yang orang perempuan dah kenal dah macam tu. Darah haid itu aswadu yu'raf, hitam orang dah kenal dah. So kalau kau tengok darah haid, jangan solat. Tapi bila dah pergi dah darah lain, dah dekat darah lain pula, kamu berwuduk dan solatlah. Macam tu. Jadi ini ni dalil bagi tamyiz. Bab insya-Allah nampak sini lah. Ini mudah-mudah ni bro.
perbahasan. Dia masalah mustahadhah ni payah. Lepas tu payah lagi mustahadhah mutahayyarah, itu lagi payah. Perempuan yang datang istihadhah yang mutahayyarah, yang pening. Dia pening, dia tak tahu dia punya adat. Sebulan straight datang darah. Bulan pertama sebulan, bulan kedua sebulan, bulan ketiga sebulan. Mutahayyarah. Jadi dia pening, adat dia tak tahu. Dia pun memening juga ulama untuk buat hukum kat dia ni. Babu ma jaa anal mustahadhah tawaddau li kulli salah. Bab pada orang istihadhah ni dia kena berwuduk pada setiap kali solat. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Syari' an Abi Yaqzan an Adi bin Thabit an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil mustahadhah tad'u as-salat ayyam aqra'iha allati kanat tahidu fiha thumma taghtasilu wa tawaddau inda kulli salah wa tasumu wa tusalli. Ni cerita tentang orang istihadhah. Apa? Tinggallah solat pada hari-hari pada hari-hari kau datang haid tu. Kemudian dah habis tu kamu mandilah dan berwuduklah pada setiap kali solat. Dan puasalah dan solatlah. Okey. Waktu haid tinggal, lepas tu bila dah habis mandi, lepas tu berwuduk pada setiap kali solat, puasa dan solatlah. Okey, ini masalah wuduk bagi orang istihadhah. Perbahasan wuduk bagi orang istihadhah. Di sisi mazhab pertama, iaitu di sisi mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, di sisi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, wajib berwuduk pada setiap kali hendak mengerjakan solat. Orang istihadhah ni wajib berwuduk pada setiap kali hendak mengerjakan solat. Di sisi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dalil ni hadis ni 126 ni. Wa tawaddau inda kulli salat. Berwuduklah setiap kali nak solat. Ini dalil dia bagi ni. Mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad. Pendapat nombor 2 pula, iaitu di sisi mazhab Imam Abu Hanifah, di sisi mazhab Hanafi rahmatullah alaih, wajib berwuduk pada setiap kali waktu solat. Itu lain sikit tu. Wajib berwuduk tu pada setiap kali waktu solat. Maksud dia dalam antara zuhur sampai asar. Lepas tu asar kena wuduk lain, maghrib wuduk lain. Jadi satu wuduk dia ni boleh semayang banyak, tapi still kena dalam waktu lagi. Kalau macam di sisi Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, satu wuduk satu solat. Di sisi mazhab Abu Hanifah, satu wuduk satu waktu. Boleh semayang berapa-berapa pun dalam dia. Dalil dia hadis ni juga. Tengok tu dia kata, kalau dalam bahasa Arab dia kita tengok tu dia kata tatawaddau inda kulli salat. Tu tatawaddau inda kulli salat. Jadi dia guna kaedah bahasa Arab. Dia kata apa? Hazaf mudhaf. Inda kulli waqti salat. Dalam hadis ya? Okey. Satu waktu. Dak. Satu solat ada beza satu wuduk satu waktu. Satu wuduk satu waktu. Waktu zuhur. Satu waktu tu lama kot. Jadi di sisi jumhur ni hadis ini dikatakan tawaddau inda kulli salat. Tawaddau inda kulli salat, ada azaf kat sini. Inda kulli waqti salat, ada takdir waktu. Itu waktu. Berwuduk pada setiap kali nak solat, yakni berwuduk pada setiap kali waktu solat. Dia ada takdir sikit. Dalam kaedah bahasa Arab ni orang panggil hadzaf mudhaf, majaz orang panggil. Dan pendapat yang nombor 3, di sisi Imam Malik pula, disunatkan berwuduk pada setiap kali nak solat. Disunatkan saja. Dan tidak wajib berwuduk kecuali jika datang hadas yang lain. Di sisi Imam Malik pula, disunatkan berwuduk pada setiap kali nak solat sahaja. Disunatkan sahaja. Dan tidak wajib berwuduk kecuali jika datang hadas yang lain. Maksudnya orang istihadhah ni macam biasa, tak ada masalah. Di sisi Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dalil bagi dia hadis 125 tu. Tengok hadis 125. Dia kata faghsili anki dami wa sholli. Apabila haid dah pergi, maka kamu basuhlah darah haid itu dan kamu solatlah. Itu dalil bagi dia. Hadis 125.
apabila haid datang, kamu jangan solat. Tapi bila haid dah pergi, basuhlah darah haid dan solatlah. Itu dalil bagi Imam Malik. Jadi cukup basuh darah haid, solat terus lah. Tak perlu pada wuduk dah. Sebab dia macam sakit macam tu kan. Dia mudah sikit di sisi Imam Malik. Di sisi mazhab kita, dia mesti ketat sikit. Syafi'i dan Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbali. Babu ma ja'a fi mustahadha annaha tajma'u baina salatain bi ghusl wahid. Bab pada orang istihadhah tu himpunkan dua solat dengan satu mandi. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أمه إمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قال كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها فقد منعتني الصيام والصلاة قال أن أدلك الكرسوف فإنه يذهب الدم قال هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قال هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قال هو أكثر من ذلك إنما أثج سجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتهيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تهيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وسومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجم الأمرين إلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أمه إمران عن أمه حمنة إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة وصحيح إمران ابن طلحة قال وسألت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضتها بإقبال الدم وإدباره وإقبال أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت أبي جحش وكذلك قال أبو عبيد وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأى فدام على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثره 10 وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يأخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. Bab pada orang istihadhah tu dia menghimpunkan di antara 2 solat dengan 1 kali mandi. Hamna bin Abi Hubaysh dia kata Hamna bin Jahsh
Hamnah binti Jahsh dia kata, aku ni datang istihadah teruk. Lepas tu aku jumpa Nabi SAW, aku tanya fatwa. Lepas tu Rasulullah SAW bagi tahu, aku jumpa Nabi SAW tu dekat saudara aku ni, iaitu Zainab binti Jahsh. Lepas tu Rasulullah SAW kata, aku kata, wahai Rasulullah, aku ni istihadah teruk ni. Kau nak suruh apa? Rasulullah nak suruh apa dekat kami, dekat saya ni? Sesungguhnya kau nak bagi jangan puasa dan jangan solat. Itu Rasulullah SAW kata, aku sifatkan kepada kamu kapas. Ambil kapas tutup. Lepas tu dia akan menghilangkan darah. Bila tutup kapas, darah tak keluar kan. Lepas tu Dini kata, Hamnah kata teruk lagi. Lepas tu Rasulullah SAW kata ikat kain. Lepas tu dia kata teruk lagi. Lepas tu Rasulullah kata ambil kain letak. Lepas tu ikat. Lepas tu dia kata teruk lagi. Dia ni, aku ni mengalir tak stop. Banyak sungguh darah. Lepas tu Rasulullah kata, aku nak bagi tahu kamu dua cara yang kau boleh ambil. Nombor apa? Kalau kau mampu buat salah satu. Apa? Darah istihadah ni raqdah. Raqdah ni ialah tendang. Maksudnya satu tendangan daripada syaitan betul keluar darah yang dua. Kamu haidlah 6 hari atau 7 hari. Lepas tu habis tu kamu mandi. Lepas tu bila kamu dah suci, kamu dah bersih-bersih, kamu solat 24 hari ataupun 23 hari. Hari dan malam. Puasa dan solat. Demikian tu dah memadai dah kamu. Dan kamu buatlah macam mana orang perempuan lain buat. Dan sebagaimana mereka suci dalam tempoh haid mereka dan tempoh suci mereka. Maka jika kamu mampu di atas nak mentakhirkan zuhur dan mengawalkan asar, lepas tu mandi sekali, lepas tu solat sekali jamak. Dan kalau kamu boleh lambatkan maghrib dan awalkan isyak, mandi sekali dan solat sekali jamak. Buatlah. Lepas tu subuh, mandi saja, solat saja. Macam tu juga kamu buat dan kamu puasa jika kamu berkuasa atas demikian itu. Lepas tu Rasulullah beritahu, cara ni lagi aku suka. Dia ada dua cara. Cara nombor 2 kita akan jumpa hadis kedua. Jadi dia ni kata, aku ni darah haid teruk ni, supaya tak non-stop, banyak sangat. Lepas tu Nabi kata, okey, kau agak-agak haid dalam 7 hari ataupun 6 hari, mudah-mudah. Lepas tu lagi 23 hari atau 24 hari, kau istihadah. Lepas tu, sebelum tu Nabi suruh bubuh kain apa semua tu kan. Okay. Lepas tu cara dia pula, kalau lagi bagus, kau lambatkan zuhur, awalkan asar. Sebelum tu kau mandi siap-siap. Lepas tu buat sekaligus. Maghrib dengan isyak pun jamak, orang panggil jamak suri. Bukan jamak sungguh, jamak suri dekat. Bukan jamak pun, dekat-dekat. Zuhur kau ambil last 9 minit. Asar macam biasa awal waktu. Maghrib last minit, asar awal waktu. Lepas tu buat macam tu. Maghrib subuh buat subuh. Jadi dekat sini ni kita faham apa? Cara jamak suri ni, inilah dalil bagi mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain, kalau orang sakit boleh jamak sungguh ni, jamak sungguh kita pergi sembahyang, pergi musafir tu. Tapi dalam mazhab Imam kita Syafi'i, orang sakit tak boleh nak jamak. Tak boleh ke? Dalil bagi mazhab kita ni, tengok dia ni sakit kot. Darah haid kan darah penyakit sakit. Tapi Nabi tak bagi juga dia jamak. Nabi suruh dia buat jamak suri. Jamak suri ni macam jamak tapi tak jamak. Apa? Lambatkan zuhur, awalkan asar. Ini dalil kata sakit tak boleh jamak. Dalil bagi mazhab kita. Okey, satu perbahasan. Lepas tu perbahasan pada haid pula. Tempoh waktu haid. Jadi waktu haid di sisi Imam Abu Hanifah, waktu haid di sisi Imam Abu Hanifah ialah sedikit-sedikit haid itu 3 hari, sebanyak-banyak haid 10 hari. Di sisi mazhab Hanafi. Haid di sisi mazhab Hanafi, sedikit-sedikit haid 3 hari, sebanyak-sebanyak haid 10 hari. Dan haid di sisi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahmatullah alaih, haid di sisi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahmatullah alaih, sedikit-sedikit haid sehari semalam, sebanyak-sebanyak haid 15 hari. Okey, di sisi imam kita, sedikit-sedikit haid sehari semalam, sebanyak-sebanyak haid 15 hari. Jadi ini macam mana boleh datang haid, boleh bagi hak untuk haid ni? Dia macam ni. Ada satu kaedah, kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughah yurja'u fihi ila al-'urf.
kullu ma warada bihi syar'u mutlaq wala dhabita lahu fihi wala fil lughah yurja'u fihi ila al-'urf. Setiap benda, setiap barang yang disampaikan syarak secara mutlak dan tak ada batasannya pada syarak dan bahasa. Setiap perkara yang syariat bagi tahu dia secara mutlak dan tak ada batasan pada syarak dan bahasa, maka dikembalikan kepada kebiasaan. Kepada kebiasaan. Contoh macam syarak kata orang haid tak boleh nak solat. Macam tu, haid tak boleh nak solat. Tapi haid ni tak ada dalam bahasa. Haid ni berapa lama tak ada bahasa Arab. Lepas tu syarak pun tak beritahu juga haid ni berapa lama. Lepas tu nak tahu cara dia macam mana, yurja'u ilal urf, kembalilah kepada adat kebiasaan. Adat. Jadi Imam Syafi'i ni macam mana dia boleh cari adat ni? Dia ada kaedah orang panggil istiqra' tam dengan istiqra'un naqis. Ini dalam usul fiqh. Istiqra'un naqis. Istiqra' tam ni tak apa. Dekat sini ni kita istiqra'un naqis. Istiqra' ni periksa. Contoh, kita bagi contoh macam ni lah. Kalau setiap orang datang Kedah lah. Lepas tu tengok orang kulit gelap macam saya. Masuk border Penang lepas Jabatan Merdeka tu, tengok orang Kedah gelap-gelap. Bendang kan? Tengok seorang lelaki gelap. Jalan lagi depan gelap. Jalan lagi lelaki 3 orang gelap. Jadi dia akan kata apa? Orang Kedah semua gelap-gelap. Itu tu orang panggil istiqra'. Pengajian, periksa. Macam tu juga Imam Syafi'i dia pergi tanya perempuan sana sini, macam tu tanya-tanya, imam ni tanya. Lepas tu last jumpa adat yang paling sikit sehari semalam ada. Orang yang perempuan sebulan sekali saja. Lepas tu pernah juga yang adat sebulan 15 hari. Tanya. Lepas tu buat keluar hukum sehari semalam untuk sikit dan sebanyak-banyak ialah sebih 15 hari 15 malam. Payah sebab Masya Allah sungguh. Dia kena istiqra'un naqis namanya. Dia kaji. Dia sebab kita panggil istiqra'un naqis. Naqis ni maksud dia kurang. Sebab dia tanya orang perempuan kat situ je. Kalau istiqra'ut tam, dia kena tanya orang perempuan satu dunia. Jadi impossible, mustahil lah. Jadi istiqra'un naqis. Betul tanya istiqra', tulis sikit lah. Yang mana butak? Satu dunia. Istiqra'u betul. An-naqis. Okey. Istiqra'un naqis. Istiqra' ni maksudnya periksa. Naqis ni maksudnya kurang. Sebab apa periksa kurang? Sebab Imam Syafi'i boleh sampai dalam tu je. Dia lawan pada dia istiqra'ut tam. Jadi istiqra'ut tam ni periksa sempurna. Mustahil lah nak periksa sempurna. Takkan nak tanya orang perempuan satu dunia kot. Macam tu. Jadi nak boleh keluar hukum haid ni, Imam Syafi'i kita istiqra'un naqis. Dia tanya sana tanya sini. Lepas tu pernah jumpa orang perempuan biasa sikit sehari, banyak biasa 15 hari keluarkan hukum. InsyaAllah nampak sini lah. Alhamdulillah kita hukum. Babu ma ja'a fil mustahadhah annaha taghtasilu 'inda kulli salah. Bab pada orang istihadhah ni dia mandi pada setiap kali nak solat. Ini cara pertama. Cara kedua tadi yang dalam hadis bagi tahu, 2 solat kumpul mandi wudu, mandi wudu sekali lah, mandi lepas tu solat. Itu cara kedua. Nabi paling suka cara kedua. Yang kita sebut tadi kedua lah. Yang tadi tu kedua. Ini ni cara pertama. Babu maja'a fil mustahadhah anha taghtasilu inda kulli salah. Bab pada orang istihadhah tu dia mandi pada setiap kali nak solat. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Lay' an Ibn Shihab an Urwa an Aisyah annaha qalat istaftat Habibah ibnatu Jahsh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ustahadhu fala athhur afada'u salat faqala la innama dhalika irqun faghtasili thumma salli fakanat taghtasilu likulli salah. Qala Qutaibah qala al-Layth lam yadhkur Ibnu Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Ummu Habibah an taghtasila 'inda kulli salah walakinahu shay'un fa'alathu hiya. Qala Abu Isa wa yurwa hadzal hadis an Az-Zuhri an Amrah an Aisyah qalat
istaftat Ummu Habibah bintu Jahsh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad qala ba'd ahli al-ilm al-mustahadhah taghtasilu 'inda kulli salah wa rawa al-Auza'i an Zuhri an Urwa wa Amra an Aish. Hadis Ummu Habibah bintu Jahsh dia kata aku ni darah istihadhah, so aku tak suci. Boleh tak aku nak tinggal solat? Lepas tu Rasulullah jawab, tak. Darah tu hanyalah satu orang. Maka kamu mandilah, kemudian kamu solatlah. Fakanat tahtasilu. Maka dia pun buat macam tu. Dia mandi bagi setiap solat. Okey. Satu hari ketika ni Ummu Habibah dia tanya Nabi, aku istihadhah, aku tak suci. Boleh tak aku nak tinggal solat? Rasulullah jawab, tak. Istihadhah tu hanyalah satu urat. Maksudnya dia cak urat putus keluar darah yang tu kan. Maka kamu mandilah, lepas tu solatlah. Jadi hadis ni tunjuk seolah-olah setiap kali nak solat tu kena mandi. Di sini ni jumhur mengatakan di sisi jumhur sunat mandi untuk orang istihadhah sebelum solat. Disunatkan untuk orang istihadhah mandi sebelum solat. Macam tu. Jumhur mengatakan disunatkan untuk orang istihadhah tu apa? Mandi sebelum solat. Sama ada mandi setiap solat. Mandi setiap solat ni hadis ni 129 ni. Sama ada mandi untuk setiap solat ataupun mandi 3 kali saja. Maksudnya solat 5 kali, 2 dah himpun jadi 3 kali. Ataupun mandi 3 kali saja. Itu hadis 128 tadi tu. Hadis sebelum ni 128. Himpun Zuhur Asar mandi sekali, himpun Maghrib Isyak mandi sekali, subuh mandi sekali. Ini mustahab. Dan cara yang tadi itu, cara yang sehari mandi 3 kali itu, itulah yang wahwa ajabul amrain. Itulah cara yang Nabi lebih suka. Anak 2 kali. Nabi suka yang tu lagi. 3 kali itu. Lepas tu dekat sini ni hadis ni kata faqtasili, mandilah, itu fi'il amal. Jadi hadis ni walaupun Nabi suruh kata mandilah, tapi dia tak jadi wajib. Daripada wajib ni dia jadi sunat. Sebab apa? Sebab ada hadis 125 tadi. Hadis nombor 125 yang mana yang Nabi Muhammad SAW tak suruh pun Fatimah radhiyallahu taala anha untuk mandi. Itu hadis nombor 125. Nabi kata apa? Apabila haid dah pergi, kau basuh darah tu, istihadhah tu, betul wasal solat saja. Jadi fahamkan dari sini asal-asal tak perlu wajib. Yang wajib mandi habis haid je, itu asal-asal. Istihadhah ni tak wajib mandi, cuma mustahab, disunatkan mandi. Yang penting basuh tu. Babu ma jaa fil haid annaha la taqdi shalah. Bab pada orang haid ni dia tak kena qada solat. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذ أن امرأة سألت عائشة قال أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها فقالت أهرورية أنت قد كان إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم wala taqdis salah. Bab pada orang haid ni tak kena qada solat. Seorang hadis riwayat Muaz dia kata seorang perempuan tanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia kata apa? Kami nak kena qada solat ke pada hari kami haid itu? Itu Sayyidina Aisyah marah, dia kata, "Aharuriyah anti? Kau ni haruriyah ke?" Itu Sayyidina Aisyah kata, "Kami ini zaman Nabi kami ini haid, lepas tu kami tak kena suruh dengan qada pun. Kami dulu zaman Nabi, kami datang haid, Nabi tak pernah suruh pun kami qada." Okey. Aharuriyah anta. Haruriyah ni ialah nama satu kampung yang mana orang Khawarij, kenal tak Khawarij? Khawarij ni dia ni asal datang dari kampung ni lah, kampung Haruriyah ni. Yang keluar pada Sayyidina Ali tu. Jadi Khawarij ni dia ni antara fatwa ni, pendapat dia yang pelik-pelik apa? Orang haid kena qada solat. Pelik-pelik. Jadi bila dia tanya apa itu, macam Aisyah marah, "Kau ni haruriyah ke?" Macam tu. Kami dulu zaman Nabi, kami haid itu tak kena qada pun.
tu. Nanti tunjuk kata mazhab Khawarij ni masalah ni tak betul lah. Mana orang haid kena qada. Okey, faedah. Sebab apa haid kena qada tapi haid tak apa? Solat tak kena qada tapi puasa kena qada. Itu faedah dia. Soalan. Apa beza dia pula? Jadi dekat haid ni, dekat solat ni tak kena qada sebab solat ni berulang-ulang. Sebab solat ni berulang-ulang, maka tak wajib qada kerana payah. Lil harji. Sebab solat ni berulang-ulang, maka tak wajib qada kerana payah. Tapi tak serupa macam puasa. Puasa setahun sekali je kot. Jadi tak berulang-ulang, wajib qada. Babu ma ja'a fil junubi wal haid annahuma la yaqra'an al-Quran. Bab pada orang berjunub dan orang haid tu keduanya tak baca Quran. Orang junub dan orang haid tak boleh baca Quran. Wa bihi qala haddatsana Ali ibn Hujr wal Hasan ibn Arfa qala haddatsana Ismail ibn Ayyash an Musa bin Uqbah an-Nafi' an ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqra الحائض والجنب شيئا من القرآن. قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث لا نعرف إلا من حديث إسماعيل بن عياس عن موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الجنب ولا الحائض، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونوى ذلك ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتحليل. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به. وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصله من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقاه. قال أبو عيسى حدثني أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. Bab pada orang berjunub dan orang haid tu keduanya tak boleh baca Quran. Hadis riwayat Ibn Umar, dia kata sesungguhnya Rasulullah bersabda, janganlah baca orang haid dan orang junub akan sesuatu pun daripada Al-Quran. Macam tu di bawah tu juga. Janganlah baca orang haid dan orang berjunub tu sesuatu daripada Al-Quran. Perbahasannya masalah pada orang junub dan orang haid membaca Al-Quran. Boleh tak? Di sisi jumhur, kedua-duanya tak boleh baca. Kalau selain tasbih sikit-sikit tu tak apalah. Kedua-duanya tak boleh baca. Kedua-duanya ni maksud haid dan orang junub ni tak boleh baca. Dalil hadis 131 ni. Hadis 131. Dan di sisi mazhab kedua pula, iaitu di sisi mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala, orang junub tak boleh baca, tapi orang haid boleh baca Quran. Di sisi mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala, orang junub tak boleh baca, tapi orang haid boleh baca Al-Quran. Dalil bagi Imam Malik, Imam Malik ni dia guna kaedah saraf, dia guna kaedah saraf lah. Dia guna kaedah fikih sikit, tapi tak apa. Ada satu hadis di dalam riwayat Abu Daud, ma min ri'im yaqra'ul Quran thumma yansahu illa laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamah ajzam. Ma min ri'im yaqra'ul Quran thumma yansahu illa laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamah ajzam. Maksudnya, tidaklah seseorang yang membaca Al-Quran kemudian dia melupakan Al-Quran tu, melainkan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dia ni berpenyakit ajzam, kusta, lubang-lubang kusta. Okey. Tidaklah seseorang yang membaca Al-Quran, membaca ataupun menghafal, kemudian dia melupakan akan Al-Quran tu, na'udzubillah min zalik, melainkan dia akan bertemu dengan Allah SWT pada hari kiamat nanti. Dia ni berpenyakit kusta. Ni mulut dia berlubang. Ini hadis dia Abu Daud. Ini panjang sikit juga. Jadi ada satu kaedah fiqh kata apa? Idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamhuma dararan bi sikati akhaffihima.
Idza ta'arada. Mafsadatani ru'ya a'zahuma dararan birtikabi akhaffihima. Okey. Tak apa jelas. Nampak? Okey. Idza ta'arada mafsadatani, apabila apa ni? Berlawanlah dua kerosakan. Idza ta'arada mafsadatani, apabila berlawanlah dua kerosakan, ru'ya a'zahuma ada mim sini. Ru'ya a'zamuhuma, nescaya dijaga akan yang paling besar daripada kedua dia. Daraban, nisbah darurat, birtikabi akhaffihima, dengan yang paling sikit mudarat dia. Okey. Idza ta'arada mafsadatan, apabila berlawanlah dua kerosakan, ru'ya a'zamuhuma, dipelihara yang lebih besar dararan, dipelihara yang lebih besar darurat, dipelihara yang lebih besar kemudaratan. Dipelihara tu macam mana? Birtikabi akhaffihima, dengan buat yang lebih ringan, dengan melaksanakan yang lebih ringan. Okey. Tadi hadis tadi bagi tahu apa? Seorang kalau lupa Quran, seorang baca Quran hafal, lepas tu dia lupa, nanti kiamat nanti dia akan jumpa Allah Taala hal keadaan dia ni ada penyakit ajza, apa, kusta, mulut lubang-lubang tu. Jadi berdosa lah, teruk lah kan. Hadis ni pula bagi tahu orang haid dengan orang junub tak boleh nak pegang. Jadi kat sini ni Imam Malik kata bila haid tu lama, seorang tu akan lupa Quran. Jadi dua ni dah belaga ni. Nampak tu? Ini pun mudarat, ini pun mudarat. Ini berdosa sebab pegang, sebab baca Quran. Ini berdosa sebab nanti lupa Quran. So nak buat macam mana ni? Bila mana yang paling teruk? Lupa Quran. So lupa Quran yang paling teruk, buatlah yang paling kurang sikit. Jadi baca Quran, tak apa. Orang haid boleh baca Quran sebab tak nak bagi lupa Quran. Hafiz lah. Hafizah, ustazah itulah. Ustazah hafizah. Kalau ikut dia tak pegang. kalau dia mengajar Quran, mengajar orang membaca Quran dalam keadaan haid boleh. Ikut ni lah. Ikut sini. Itu yang dia lah Imam Malik ni. Kalau nak ikut juga, sikit lagi. Sikit, tak jauh sikit lagi. Okay. Faham dah tadi? Okay. Sini nampak insya-Allah ni sebab dua ni belaga. Lepas tu kita dua-dua benda tak elok. Dua-dua tak boleh kerosakan. Jadi buat yang kerosakan paling sikit. Apa? Baca Quran. Sebab yang tu lagi teruk kerosakan ni, lupa Quran nanti kiamat nanti. Lupa lagi teruk, nak ulang lagi. Okey, ini mazhab kedua. Dan mazhab ketiga pula boleh baca kedua-duanya. Yang tadi itu kalau kata nak baca ni pendapat ni. Okey. Mazhab ketiga iaitu di sisi Imam Bukhari, Imam Tabari, Ibnu Munzir. Okey, Imam Bukhari, Tabari, Ibnu Munzir, Daud Zahiri. Di sisi dia orang ni boleh baca kedua-duanya. Orang haid, orang junub boleh baca Quran. Dalil bagi dia orang ni pula hadis riwayat Ahmad.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ahmad. Okey. Kana Rasulullah, ini sallallahu alaihi wasallam ni soal ni. Yazkurullah ala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia sentiasa mengingat Allah SWT pada setiap keadaannya. Itu cara dia buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan. Jadi dia orang kata apa? Hadis ni bagi tajuk ni, Rasulullah SAW sentiasa mengingati Allah Taala di dalam setiap keadaan. Jadi ingat ni umum. Ingat ni umum. Baca Quran pun masuk dalam ingat juga. Ingat ni mengingati Allah, yazkurullah umum. So baca Quran pun masuk dalam ingat Allah Taala juga. Jadi faham bahawa pada ketika Nabi berjunub pun mungkin Nabi SAW ada baca Quran juga. Faham pada situ. Jadi pada ketika Nabi Muhammad SAW berjunub pun mungkin Nabi Muhammad SAW pun ada baca Quran juga. Sebab tu Nabi Muhammad SAW sentiasa mengingati Allah Taala. Jadi ingat ni umum, baca Quran pun duduk dalam dia juga. Jadi Nabi SAW kan kadang-kadang jadi suci, kadang-kadang berjunub. Jadi waktu tu pun mungkin Nabi Muhammad SAW, pada waktu Nabi Muhammad SAW berjunub, Nabi Muhammad SAW ada baca Quran juga. Itu. Cumanya yang kata salam habis lupa. Itu hadis di dalam Imam Malik. Itu dalil bagi Imam Malik, hadis dari Abu Daud. Dia panjang sikit. Hadis di dalam Abu Daud. Tapi dalil tu yang Imam Malik ambil. Dia panjang situ, saya tak tulis sikit tu. Nanti kita tapi kesimpulannya yang Imam Malik ni boleh baca lah. Di sisi Imam Malik haid saja boleh, junub tak boleh. Kalau di sisi semua boleh. Dalil dia tu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi sentiasa mengingati Allah Taala dalam setiap keadaan. Jadi mengingat tu, baca Quran pun masuk dalam mengingat juga. Jadi mungkin kata ada juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia berjunub pun dia baca Quran juga. Sebab dalam berjunub pun dia ingat Allah SWT juga. Okey. Itu jumhur jawab kepada mazhab Bukhari ini. Jumhur jawab macam mana cara jumhur jawab? Hadis mengingati Allah tu umum. Dan hadis ni kata orang haid tak boleh, orang haid dan orang Quran ni tak boleh baca junub, ialah khas. Jadi kita himpunkan di dalam kedua-duanya. Jadi kita himpunkan kedua-duanya. Macam mana cara himpun? Memanglah Nabi Muhammad SAW dia ingat Allah Taala setiap keadaan. Tapi pada ketika dia berjunub, dia mengingat Allah Taala juga, tapi jadi ingat tak baca Quran. Tak baca lah. Tak baca Quran. Dalam junub tu ingat ke ataupun zikir ke, itu je. Sebab pada ketika junub nak baca Quran, Nabi SAW larang. Jadi himpun di antara dua hadis tu. Hadis yang ingat Allah Taala umum, hadis orang junub dan haid tak baca Quran khas. Cara himpun, macam mana cara himpun? Memanglah Nabi Muhammad SAW mengingati Allah Taala pada setiap keadaan. Tapi pada ketika dia junub tu, dia mengingat yang jenis bukan baca Quran. Pada ketika dia junub, dia ingat Allah Ta'ala mungkin dengan zikir ke macam-macam lah, tapi bukan dengan baca Quran. Sebab pada ketika junub tu haram baca Quran. Itu jumhur jawab macam tu pada mazhab Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab ma ja'a fi mubasharatil haid. Bab pada mubasyarah haid. Sikit. Wa bihi qala hadatsana Bundar qala hadatsana Abdul Rahman ibn Mahdi an Sufyan an min Sur عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هاض يأمرني أن أتزر ثم يباشرني قال وفي الباب عن أم سلمة وميمونة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
bab pada mubasyarah orang haid. Mubasyarah ni itulah kan. Okey. Aisyah radhiyallahu taala anha dia kata Rasulullah SAW apabila aku ni datang haid, Aisyah berkata tu, Rasulullah SAW dia suruh aku at-taziru, apa ni? Aku ikat kain. Macam itulah. Kemudian yubashiruni, kemudian dia apa ni? Yubashiruni, bashar ni kulit lah. Lepas tu buat bagi dia fa'al. Bashara, yubashir, berkulit akan aku, macam ular tu lah. Okey. Jadi faham daripada sini ni orang haid boleh apa istimtah, tapi nak jima orang haid tak boleh lah kan. Lepas tu kat sinilah Aisyah radhiyallahu taala anha dia kata Nabi suruh dia ikat kain. Jadi keluar perbahasan dia. Masalah istimtah ataupun bersedak-sedak dengan isteri yang haid pada pusat naik ke atas, lutut ke bawah itu boleh. Nak buat apa pun tak apa tu pada ketika haid. Pusat atas, lutut bawah. Tapi masalah bainas surrah wa rukbah, masalah bersedak-sedak dengan isteri yang haid, bersedak-sedak tu pada di antara pusat dan lutut. Itu masalah dia, perbahasan dia. Jadi mazhab pertama iaitu di sisi mazhab Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, haram bersedak-sedak di antara pusat dan lutut isteri yang haid. Haram. Dalil dia ni hadis ni 132 Nabi suruh ikat. Jadi Nabi tak kacau dari situ. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua pula di sisi Imam Ahmad, Imam Abi Yusuf dan Imam Muhammad, sahibai Abu Hanifah. Okey. Imam Ahmad, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ni Imam Abu Hanifah punya dua anak murid yang kelima lah. Dan Imam Nawawi. Imam Nawawi ni ulama dalam mazhab Syafi'i. Di sisi dia ni harus boleh bersedak-sedak di antara pusat dan lutut bagi isteri yang haid, tak ada masalah. Dalil bagi dia orang pula hadis di dalam Muslim, hadis riwayat Muslim, isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u kulla syai'in illa nikah, di dalam riwayat Muslim. Apa ni? Buatlah dekat orang haid tu kan, apa pun illa nikah, kecuali nikah. Maksud nikah kat sini ni ialah ilaj fil farji, jima apa masuk dalam lubang apa. Okey. Jadi di sisi mazhab kedua ni Imam Ahmad, Imam Abu Yusuf dan Muhammad dan Imam Nawawi boleh bersedak-sedak di antara pusat dan lutut isteri yang haid. Dalil dia ni hadis ni. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah apa pun kecuali nikah saja. Lepas tu cumanya di sisi dia orang ni, di sisi mazhab pertama Imam Abu Hanifah ni dia kata apa? Di sisi mazhab ni mazhab yang tok guru ni kan, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i ni haram. Sebab apa? Hadis yang isna'u kulla syai'in ni, hadis yang Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha pada hadis ni menafsirkan hadis di dalam Muslim tadi tu. Itu cara Imam Syafi'i awal-awal tu jawab. Hadis ni buatlah setiap sesuatu kecuali nikah. Lepas tu hadis yang dalam Tirmizi ni bagi tahu apa? Apabila aku datang haid, Nabi suruh aku ikat kain, lepas tu dia mubasyarah dengan aku. Maksudnya dalam kain dia tak kacau. Jadi perbuatan Nabi dengan Aisyah pada hadis di dalam Tirmizi ni menafsirkan maksud isna'u kulla syai'in illa nikah. Itu tu. Seolah-olah macam tu. Jadi buatlah setiap sesuatu kecuali nikah. Apa maksud nikah tu? Jima' dan apa yang di antara pusat dan lutut. Sebab perbuatan Nabi tadi menafsirkan hadis ni. Itu. Mazhab kedua pula, cara mazhab kedua dihimpun dua hadis ni. Macam mana cara mazhab kedua himpun? Dia kata boleh buat apa-apa pun. Cumanya jima' tu memang tak boleh lah. Cumanya mustahab tak, antara pusat dan lutut ni jangan kacau. Itu mustahab. Asalnya tak ada masalah, harus boleh bersedak-sedak antara pusat dan lutut. Tapi sebab ada hadis Nabi yang Aisyah radhiyallahu taala Nabi suruh ikat kain tu, jadi di sisi mazhab kedua ni dihimpun, dia kata apa? Dia mustahabkan supaya
tak bersedak-sedak di antara pusat dengan lutut. Itu tu cara dua-dua pendapat himpun dua-dua hadis. InsyaAllah nampak ni nah. InsyaAllah. Sikit lagi. Babu ma ja'a fi muakalatil haid wa su'riha. Bab pada apa ni? Makan orang haid. Apa ni? Bagi makan orang haid dan su'ri. Su'ri bekas ayat liang tu kan. Ni bekas air liur dia tu. Nah, bekas minum dia tu. Wa bi qala hadatsana Abbas al-Anbari wa Muhammad ابن أبي الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن علاء بن حارث عن حرام بن معاوية عن أمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض قال واكلها قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. Bab pada beri makan orang haid dan bekas minum itu. Okey. Ammah Abdullah bin Sa'id dia kata, aku tanya Rasulullah SAW tentang makanan orang haid, beri makan orang haid tu. Lepas tu Rasulullah SAW kata apa? Makan je lah. Makan je sekali, tak ada masalah apa. Hadis ni nak jawab kepada orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ni innal yahuda kanu idza hadatil mar'ah fi lam yuakiluha wa lam yujami'una fil buyut. Hadis riwayat Muslim. Orang Yahudi bila orang perempuan datang haid, dia bagi pergi duduk rumah lain dah, asing terus. Itu orang Yahudi. Hindu tak tahu lah. Macam tu lah. Tak bagi duduk rumah sekali. Dia tak boleh makan sama. Dia. Kalau orang Yahudi, bila orang perempuan datang haid, macam dia asing. Makan pun makan lain. Jadi hadis ni syariat Islam ni nak rat syariat Yahudi yang orang haid sampai aku buat macam tu. Setakat jangan jimuk cukup lah. Yang lain buat macam biasa dalam isteri kau kot. Anak kau kot. Ini khaliful Yahudi. Masalah ni kita kena khilaf dengan orang Yahudi. Faham tak? Okey, ada apa soalan kat sini? Satu lagi insya-Allah. Babu ma ja'a fil haid tanawalu syai' minal masjid. Bab pada orang haid ni dia ambil sesuatu dalam masjid. Wa bi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abidah ibn Humayd an al-A'mash an Thabit ibn Ubayd an al-Qasim ibn Muhammad qala li Aisyah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilini al-khumra من المسجد قال قلت إني هائل قال إن هائضتك ليس في يدك قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. Bab pada orang haid dia ambil sesuatu dalam masjid, daripada masjid. Ibnu Muhammad kata, Aisyah cerita, Rasulullah SAW pernah kata dekat Sayyidina Aisyah, tolong ambil sejadah kecil yang dalam masjid tu bagi kat aku. Tolong ambil sejadah masjid bagi kat ni. Lepas tu Aisyah kata, saya ni duduk tengah haid ni. Itu Rasulullah SAW jawab, haid tu bukan kat tangan kamu. Inna haidatuki laisa fi yadik. Maksudnya macam ni masjid, Aisyah duduk kat luar tingkap, Nabi duduk dalam masjid, tolong ambil sejadah bagi. Apa itu? Aku duduk tahan, haid bukan duduk kat tangan kau. Dia tak masuk, tangan je masuk. Tapi ni kan, ni pengalaman saya lah. Zaman sekarang perempuan ambil ingat tadi, ramai yang kalau kita pergi masjid kan, kita pernah tak solat dia kata haid, tapi dia duduk dalam masjid, ramai orang perempuan ambil ingat. Masalahnya dulu istilah dia kata takut menitis. Sekarang pakai pad yang rumah itu yang dipertikaikan Ustaz. Dekat situ pun kita akan jumpa perbahasan fiqh contemporary. Fiqh yang baru ni yang membagikan juga orang perempuan masuk masjid. Ada perbahasan kat situ. Ada pendapat yang bagi orang perempuan masuk masjid walaupun haid. Tapi dengan syarat jangan bagi kotak masjid itu menitik kan. Dia tutup elok boleh. Ada pendapat macam tu. Tapi yang pendapat yang kita ni jumhur biasa ni memang tak boleh. Okey, ini perbahasannya boleh daripada sini lah. Okey, ada satu hadis
di dalam Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW kata apa? Fa inni la uhillal masjida li haidin wala junubin. Fa inni hadis di dalam Abu Dawud, fa inni la uhillal masjida li haidin wala junubin. Fa inni, sesungguhnya aku ni, Nabi SAW kata apa? La uhilla, aku tak menghalalkan masjid li haidin, bagi orang yang datang haid, wala junubin, dan orang berjunub. Ni hadis di dalam Abu Dawud. Fa inni la uhillal masjida li haidin wala junubin. Maka aku ni tak menghalalkan masjid bagi orang haid dan bagi orang junub. Faham pada sini, orang haid dengan orang junub tak boleh masuk masjid. Lepas itu hadis ni pula, Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi suruh dia ambil sejadah kecil. Lepas itu dia kata, aku duduk datang haid. Kata Nabi kata, haid bukan duduk kat tangan kamu. Faham daripada sini, orang haid kalau dia tangan saja masuk masjid tak apa. Hulur saja tak apa. Lalu tu cross, itu perbahasan lain pula. Dekat sini ni, daripada hadis ni juga kita faham masalah sumpah. Kalau seorang tu dia sumpah, aku tak mau masuk rumah, aku tak mau masuk rumah tu, ataupun aku tak mau masuk masjid tu, ikutlah, aku tak mau masuk rumah tu. Jadi kalau dengan semata-mata masuk sebahagian jasad dia, tak menyebabkan dia melanggar sumpah tu. Aku tak nak masuk rumah tu, contoh. Lepas tu tengok dia masuk tangan dalam rumah tu, tak menyebabkan dia langgar sumpah lagi. Kita faham daripada hadis ni. Sebab orang haid asal tak boleh masuk masjid, tapi Nabi dia bagi Aisyah radhiyallahu taala masuk tangan dekat masjid. Jadi menunjukkan kata masuk tangan ke masjid tu tak dipanggil masuk masjid lagi. Dia kena masuk kafah semua terus. Kalau macam yang kata pernah mungkin dekat hadis ni fa inilah ada ulama yang dia tanggung kata, sebab apa Nabi tak bagi masuk masjid orang perempuan haid? Sebab takut darah kotor, darah menitik, kotorkan masjid. Jadi kalau kata dah tak kotor, dah tak menitik, mungkin boleh masuk masjid. Tak apa. Mungkin dalil itulah ulama tu pakai yang membolehkan orang perempuan haid dah masuk masjid, sebab dah bersih terjaga. Tapi kalau ikut jumhur banyak ni, aku dah tutup macam mana pun memang tak boleh masuk masjid juga. InsyaAllah. Ada apa-apa sikit kat sini? Tak ada. Alhamdulillah, kita syukur kita pada Allah SWT. Allah Ta'ala pilih kita untuk kita menzakat. Jadi kita tempat kita boleh amal, kita amalkan dan kita sampaikan. InsyaAllah apa yang baik pada Allah SWT yang buruk atas kelemahan diri saya, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.